melihat bahawa kemungkinan, kalau benar dia bercakap, okey, kalau benar, mungkin inilah sebagai persiapan awal. Saudara jangan lupa, semalam saya dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu semalam, saya dah bagi tahu 2 malam dulu, saya dah bagi tahu 3 malam dulu. Sebab saya melihat pola-pola politik ini berasaskan pada pengalaman saya, bahawa ini juga akan terjadi. Mula-mula saya meramalkan besar kemungkinan Muafakat Nasional akan hancur kerana kita mengundang hadirnya ular berbisa, iaitu Parti Peribumi Bersatu. Yang mengundang ni puak-puak yang sekarang ni sedang menentang Datuk Seri Hamidi lah. Ini keadaan. Jangan cuba mengalihkan peraduan. Sebab saya nak bagi tahu, Datuk Seri Anwar Musa pun pernah satu ketika membayangkan pada 18 Mac 2017. Kita ada rekod semua. Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa Parti Peribumi Bersatu Malaysia dilahirkan hasil usaha DAP. Itu kenyataan Tan Sri Anwar Musa. Hari ini dia mendewakan Parti Peribumi Bersatu ini bagai anak. Tanggal 18 Mac, sila refer. Tan Sri Anwar Musa menyatakan ini dilaporkan oleh bernama satu agensi kerajaan. Jadi kemudian dia juga pernah menyatakan bahawa dalam keadaan new politik hari ini, bahawa sewajarnya UMNO memikirkan untuk bekerjasama dengan DAP. Dia tak kata PKR, dengan DAP. Dia pernah menyatakan begitu. Dan sekarang ni dah pola-pola apa semua, maki orang, saya relax lah. Relax saja. Sebab bagi saya ini, sebab dia kata semasa menjadi Susah Agung UMNO, dia juga pernah melontarkan pandangan agar UMNO menjalinkan kerjasama politik bersama PKR dan DAP. Ini kenyataan dia. Sebab itu orang kata sebelum kita nak bercakap, kena fikir. Ini. Dan sekarang ni, antara Datuk Seri Hamidi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah benar dia bercakap, kalaulah benar, okey, mungkin beliau membuat persiapan. Kerana hari ini, Muafakat Nasional sudah berjaya untuk dibunuh. Saya dah bagi tahu berkali-kali, Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada PBM. Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada mereka-mereka yang dulu ada pada UMNO dan PAS. Tapi mereka merasakan kalau berada dengan adanya Muafakat Nasional, maka dia dapat jadi menteri dan sebagainya, mahu dipertahankan, maka gunakanlah Muafakat Nasional ini. Akhirnya Muafakat Nasional retak dan berlaku perbalahan. Saya berdoa agar warga PAS tidak mengizinkan, walaupun mungkin berlaku perpecahan dalam Muafakat Nasional, tapi santunilah calon-calon yang baik yang mungkin didatangkan oleh UMNO. Satu. Yang kedua, dulu mereka mengatakan bahawa UMNO ini mahu diharamkan. Adanya usaha 16 orang bawa kes ke mahkamah kerana UMNO tidak menjalankan pemilihan asalnya. Tapi kes itu telah pun dibuang. Okey, jangan lupa. Kemudian ada usaha mengatakan bahawa UMNO tidak menghantar borang 9. Ini saudara jangan lupa, ya 2 tahun dulu. Apabila saja Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, beliau tidak mahu mengikut kehendak Dr. Mahathir, membawa semua ahli parlimen menyokong PBM. Maka dicari kesalahan. Antara kesalahannya adalah apabila UMNO tidak menyediakan borang 9. Saya kena tahu, pendaftaran UMNO ini bukan dibuat di ibu pejabat. UMNO bukan parti dari atas ke bawah. Dia dari bawah ke atas. Pendaftaran UMNO setiap cawangan. Jadi dicari kesilapan. Kerana itu, Mesyuarat Agung Cawangan mestilah ada dia punya minit. Minit itu hendaklah disertakan dengan borang 9. Sebanyak 22,000, brother. Waktu itu Tan Sri Anwar Musa Susah Agung. Yang saya katakan dulu, hampir 1 lori bawa pergi ke ROS. Itu usaha pertama. Kedua, untuk menghancurkan UMNO. Tak dapat juga lagi. Kemudian datang lagi ke mahkamah. Dan hari ini juga diusahakan lagi. Usaha mereka untuk membunuh UMNO. Dan ini kenyataan yang saya dengar sendiri daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu persidangan parlimen, bukan yang terbaru, yang sebelum itu. Dia kata, Kamal, I nak beritahu kat you lah, sejahat-jahat I, dia kata, I takkan bunuh parti di mana mak bapak I jadi ahli dia. Tak sampai hati I lah. Dan saya juga berborak dengan orang daripada parti PKR. Waktu itu mereka dalam kerajaan, saudara. They are in the government at that time. Perdana Menterinya Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Dalam Negeri waktu itu Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa, ini keadaannya. Dan memang ada usaha untuk mengharamkan UMNO.
Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata jangan. Kerana kalau usik UMNO ini orang Melayu akan bangkit. Melayu tidak boleh kalau kacau aja UMNO ni, orang Melayu akan bangkit. Jadi mereka merasakan okey, kalau begitu mesti kalaulah bunuh UMNO, maka ahli-ahli UMNO saya dah bagi pencerahan seminggu dulu. Maka ahli-ahli UMNO ni akan berada dalam Barisan Nasional. Jadi untuk itu Barisan Nasional mesti dibunuh dulu sebelum bunuh UMNO. Dan jangan lupa, UMNO tak boleh bernaung dengan Muafakat Nasional. Sebab itu Muafakat Nasional dibunuh. Barisan Nasional out. Ini dia punya plan 1, plan 2, plan 3. Plan 3 adalah untuk mengharamkan UMNO. Saya kata, jalanlah kalau anda berkuasa. Anda dah berkuasa. Nak buat macam mana? Kita tak ada kuasa. Memanglah saya tahu, saya dah bercakap berkali-kali. Datuk Seri Zahid Hamidi juga mempunyai saham atas masalah yang kita hadapi. Kerana beliau juga bersetuju untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Orang yang tak bersetuju Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, satu orang, iaitu Yang Bermakmur Tengku Razili Hamzah. Berkali-kali saya cakap, kerana Tengku Razili Hamzah tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin. Bila kita katakan tak apa, ada Muafakat Nasional, dia kata bahaya, berhati-hati. Kerana PAS ni selalunya main kayu tiga. Ini dia dah bagi tahu. Sebab itu dia bagi tahu kalau boleh tariklah sokongan daripada ini PBM ni. Dia dah bagi tahu 4 bulan dulu, 5 bulan dulu. Tapi orang melihat ini sebagai dia suruh buat sebab dia nak jadi Perdana Menteri lah. Ini yang saya marah. Bukan Tengku Razali nak berebut. Dia kalau nak jadi Perdana Menteri, waktu kecoh langkah Sheraton, waktu itu istana dah tanya, payah-payah Ayali aja lah jadi Perdana Menteri. Dia kata tak mau. Tak boleh tuanku. Saya dah refer balik kenyataan saya lepas. Sedangkan kadang-kadang bila saudara dengar lupa. Saya ingat apa yang saya cakap. Bahawa Tengku Razali bagi tahu pada istana, dia kata tak boleh tuanku sebab UMNO minta, kami dah bersetuju untuk diadakan pilihan raya. Tapi bila akhirnya istana kata dalam keadaan sekarang ni COVID lah, baru lagi pilihan raya apa semua tu, lantiklah seorang-seorang, okey lah dia tunggu. Akhirnya disetujui antara PAS dengan UMNO, iaitu PAS dan Barisan Nasional, dalam Muafakat Nasional, Tan Sri Muhyiddin. Bila Tan Sri Muhyiddin buatlah SD. Saya semua menyuarakan apakah pelantikan seorang Perdana Menteri itu melalui SD. Ini kesongsangan dalam politik. Tak apalah. Tengok dia kata okeylah, carry on lah. Tak ada masalah. Dan berlakulah kebobrokan demi kebobrokan apabila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apabila dilihat Parti Pribumi Bersatu ini sudah pun besar dengan scheme of thing. Saudara jangan lupa. Sila buka dalam internet. Apa kata Tan Sri Muhyiddin? Orang UMNO tak susah. Kita offer je dia. Bagi jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi JLC. Dia apa kita boleh tawan mereka. Kan kita boleh jadi besar. Itu ada kenyataan. Jadi kerana itu usaha dilakukan. Jadi bila usaha dilakukan itu, barulah UMNO ini akan diganapkan. Matlamatnya untuk mengambil alih tempat UMNO. Saya kata mana boleh. Kerana Parti Pribumi Bersatu bukan Parti Melayu. Saya anak Melayu. Aku anak Melayu. Saya anak Melayu, saya nakkan Parti Melayu. Itu UMNO. Kalau nak bunuh UMNO, bagi saya kita akan pertahankan at any cost. Jadi, kerana Parti Berbumi membuat pengumuman bahawa parti tersebut membuka keahlian kepada bukan Melayu. Sebab itu saudara melihat perogol daripada DAP pun boleh menyertai Parti PBM. Santara yang bilang berada kat New Zealand itu juga berada dalam PBM. Dan ia bukan sebuah parti politik yang berteraskan Melayu. Ini realiti saya. Jadi mereka nak bunuh UMNO. Tujuan nak ambil tempat UMNO. Jadi dalam keadaan begini, ke mana warga UMNO nak pergi? Jadi bagi saya, Datuk Seri Zahid Hamidi merintih jalan. Kerana mereka dah tunjuk scheme of thing, mereka dah tunjuk cara mereka, kita pun ikut cara mereka. Sebab pilihan raya PRU yang ke-14 2018 dulu pada 9 Mei, Parti Pribumi Bersatu bertanding menggunakan lambang keadilan. Jangan lupa, ini don't forget the incident. Kalau UMNO diharamkan, Barisan Nasional dah tak ada, Muafakat Nasional robek serobek-robeknya. Apa choice? You nak supaya ahli UMNO ni masuk dengan PAS? Berkali-kali kata tobatlah home, tak boleh. Budayanya berbeza sangat. Nak ahli UMNO menyertai PBM, minta ampun lah be. Minta ampun lah. Sebab kita dah tahu musuh kita. Sebab kita tahu mereka menghancurkan kita. Takkan kita nak masuk menyertai dengan mereka? No way. Di dalam keadaan begitu, mungkin ada jambatan. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka ruang. Kalau benar tu berlaku, kau tak ada nanti, berjalanlah bertanding saya dan gentleman. Itu keadaannya situasi.
Jadi bagi saya sekarang ni, saya pergi ke pejabat tadi, saya berjumpa dengan pegawai, mereka kata tak ada. Okey. So bagi saya apa isu dia? Ya cuma saya kata kenapa nak dinafikan? Kalau betul ada, mengaku je habis cerita. Saya tahu bahawa masalahnya kerana Datuk Seri Zahid Hamidi sudah pun menzahirkan dalam ucapan dasarnya waktu penggulungan dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia kata no DAP, no PKR, no PBM. Jadi warga PBM ni kata nak membayangkan bahawa Datuk Zahid Hamidi ni seorang yang pembohong. Cakap pentah begitu. Jadi sekarang ni dia boleh cakap dengan Anwar Ibrahim, dia baik dengan Anwar Ibrahim. Itu aja cerita dia. Isunya nak tunjuk pada rakyat Zahid Hamidi, no Anwar, no PBM, no DAP. Waktu yang sama dia bercakap, boleh bergelak-gelak ketawa. Itu je isu dia, supaya menggambarkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang pembohong. Bagi saya kalau isu itu tak apalah, bandar dia nak bohong ke. Siapa yang benar bercakap benar? Siapakah mereka yang bercakap benar hari ini dalam politik? Tanya Dr. Mahathir, pernah dia bercakap benar? Sekejap cakap begini, cakap begitu, cakap begitu, cakap begini. Akhirnya tipu semua orang. Dia tipu Tengku Razali, dia tipu Musa Hitam. Rata dia tipu. Tu kalau ikut Dr. Mahathir. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tipu rata juga. Jadi asal nama saya pemimpin politik ni, mereka meladani the art of deceiving. So bagi saya tak ada masalah. Jadi kalau dia tipu, kalaulah Datuk Zahid katalah seandainya benar bercakap. Jadi apa masalahnya? Jadi yang sebenarnya mereka berada dalam ketakutan hari ini. Takut kerana keputusan Perhimpunan Agung UMNO telah memutuskan bahawa ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri kena menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Selewat-lewatnya adalah 1 Ogos. Ini ada deadline. Bagaimanapun besar kemungkinan lebih awal. Sebab pada hari Sabtu minggu lepas saya berjumpa dengan Dr. Zahid Hamidi. Saya tanya, bila bang? Dia kata soon. Jadi sebenarnya sudah diadakan mesyuarat biro politik. Dan beliau sedang menangani benda ni. Dan saya yakin benda ini akan berlaku sebelum habis tempoh bulan puasa. Besar kemungkinan penarikan ini berlaku dalam Januari, Februari, Mac, April. Ataupun dalam bulan Ramadan. Cut off. Jadi supaya lepas raya nanti boleh adakan pilihan raya. Ataupun terpulang pada Duli Yang Maha Pertuan Agong memelantik siapa saja dipikirkan untuk menjadi interim Prime Minister. Masalah sekarang ni mereka yang berada di sana tu, yang menyokong Tan Sri Muhyiddin, yang berada dalam kabinet ni, dia lupa. Berkali-kali saya kata mereka lupa pelantikan Perdana Menteri terpulang pada Agong. Bukan kuasa kita. Betul, parti boleh mengutarakan, parti kita kena wani. Tapi kalau Agong kata tak nak, tak jadi juga. Kalau Agong kata it's not Anwar Ibrahim, takkan jadilah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi nak risau apa? Nak risau apa? Cuma saya pesan, pilihan raya 2018 yang lalu PBM menggunakan lambang keadilan, DAP menggunakan lambang keadilan, orang keadilan menggunakan lambang keadilan. Mereka menang. Mereka menang dengan kursi yang begitu besar. Kita cuma dapat 79. Mereka dapat 130 lebih. Itu waktu itu berhati-hati saya kerana waktu itu Anwar Ibrahim berada di penjara. Hari ini, dulu saya dah cakap, hari ini Anwar Ibrahim sudah berada di luar penjara. Dia berada di medan. Dia akan memimpin peperangan ini. Ini yang membuatkan ketakutan yang amat sangat bagi pihak PBM. Kalau UMNO dah baik, apa dah masalah? Kita dah baik, bantailah kalau nak. Sekarang hari ini, kedudukan hari ini, mana-mana parti mengatakan dia boleh membentuk kerajaan lepas pilihan raya nanti singular. Sama ada Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, PKR ke, DAP ke, mana-mana parti. Kalau mengikut realiti atas meja hari ini, tak ada satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan, melainkan ada berlakunya campuran. Kalau berlaku campuran, di sini saya katakan mana keberuntungan. UMNO kena fikir yang mana lebih untung supaya berlaku kestabilan. Seandainya UMNO sebab itu Datuk Seri Zahid mengatakan kita mesti dominan. Saudara tidak dengar ucapan dia, mesti dominan. Dan adanya jajaran baru. Ada jajaran selepas pilihan raya umum, bukan sebelum. Datuk Seri Zahid tak kata dia nak kerjasama dengan DAP dan apa semua. Itu dia kata no DAP, no PKR, no PBM sebelum pilihan raya. Sebab kita nak tangani, okey, calon kita banyaknya bertanding. That's all.
Lepas pertandingan, bila ada saja bentukan kerajaan nanti, sebab itu kita kena dominan. UMNO kena harus berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kursi. Saya menyangkakan sekitar dalam 70. Paling-paling pun UMNO boleh menang 70. Kalau UMNO menang 70 kursi, Parti Keadilan boleh dapat lebih kurang 50 kursi. Dua ni saja dah boleh tubuh kerajaan. Dah ada 120, tak masuk Sabah Sarawak. Kalau Sabah Sarawak ada menyokong, dah ada 130, 140. Malahan, kalau berlaku waktu itu, DAP pula kata, dia dah, MCA dah harus. Dah khuyuk. MIC dah khuyuk. Contoh, kita akan ada two-third majority. Adalah kerajaan yang stabil. Saudara tidak menghayati ucapan Datuk Seri Presiden. Dia kata, negara politik stabil, negara stabil. Dulu, ekonomi kita mantap. Kerana kita stabil. Saudara long no UMNO, itu anda punya pasal. Kenapa salahnya no UMNO? Tak apalah anda orang-orang PBM. Okey? Sebab antara warga PAS dengan warga keadilan itu bukan sama aja kewalakan mereka pada PBM mereka. Ahli-ahli PKR ni mereka whatever yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, mereka ikut. Yang tak nak ikut yang puak-puak dengan Azmin. Jelas sekarang ni. Terus sekarang ni mereka merencanakan. Sebab itu saya katakan Azmin Ali teruk kena kerjakan oleh PKR punya ahli di Gombak. Sebab itu dia sekarang ni tercari-cari. Mungkin nak tanding Putrajaya, nak tanding dekat Putrajaya, tercari-cari sebab dia sudah gentar. Dia akan diajar sepenuhnya. Begitu juga Zuraidah saya katakan. Kalau turun ada Nurul Izzah bertanding di kawasan Ampang, wuyuk. Nah, ini keadaan. So dalam keadaan sekarang ni kita harus melihat selepas pasca pilihan raya. Jadi soalnya sekarang ni Datuk Zahid Hamidi bercakap ke tak bercakap ke, soal dia nafi tak nafi ke, bagi saya tak ada isu. There is no issue. Saya harap saudara faham. Bukan saya nak membelakan, tidak. Saya memberi pencerahan saya supaya kita fikir. There is no issue. Melainkan kalau dia kata, okay Sri, you become the Prime Minister. Itu lain. Itu melainkan dia kata, okay, kita merge lah lepas ni antara UMNO dengan PKR. Itu lain. Ataupun dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, I think this now time ni, you take over lah. Itu lain. Tak ada. Dia kata, Anwar memuji. Yang menghubungi beliau, bukannya dia menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghubungi Datuk Zahid Hamidi. Bukan Datuk Zahid Hamidi menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, halo. Zahid, kuatlah, baguslah apa ya. Dia kata siapa gurunya? Guru dia orang cakap tu lah kan. Sebab dulu waktu dia jadi timbalan presiden, Zahid Hamidi sebagai ketua pemuda. Waktu dia jadi ketua pemuda, itulah yang merupakan hari malang bagi Zahid. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, you kena suarakan KKN. Inilah merupakan cetusan yang membuat Dr. Mahathir benci dengan Zahid, benci dengan Anwar Ibrahim. Kerana waktu itu berlaku di Indonesia, iaitu Amin Rais mewujudkan protes jalanan berhubung dengan korupsi, kronisme, nepotisme.